Dia tak boleh kurang satu. Cuma nak beritahu tadi, rukun syahadah ni dia keluarkan oleh para ulama daripada Quran dan hadis, hasil kajian mereka. Jadi kita sekarang ni dalam proses belajar rukun yang pertama. Kata ada 4 rukun kan. Rukun yang pertama tu mengenal zat Allah Ta'ala. Jadi tentang zat Allah Ta'ala saya dulu, tentang sifat-sifat dia, kemudian tentang perlakuan dia pun kemudian, tentang perkara sam'iyat pun kemudian. Jadi rukun yang pertama tu dia ada 10 perkara. Setiap satu rukun yang 4 tu tadi ada 10. Ringkas cakap semua tu 40 lah. Rukun pertama ada 10, rukun kedua, ketiga, keempat pun 10, 10, 10. Okay, rukun pertama ada 10 perkara. Yang pertama, Allah memang ada, Allah wujud. Samalah juga dalam sukatan pelajaran sifat 20. Yang kedua, Allah qadim. Yang ketiga, Allah baqa. Yang keempat, Allah bukan jauhar. Ringkas cakap bukan benda lah. Yang kelima, Allah tidak berjisim, tidak bertubuh. Dia tidak mengambil apa-apa tempat. Yang keenam, Allah bukannya arat, dia bukan sifat. Dia bukan ada warna merah ke, bergerigi ke, bulat ke, bujur ke, tak. Yang ketujuh, Allah tidak terpengaruh dengan arah. Yang ke-8, Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Yang ke-9, Allah tidak terpengaruh dengan batasan. Yang ke-10, Allah esa. Yang kita nak belajar malam ini, rukun yang pertama dan perkara yang pertama, Allah wujud. Sama macam pelajaran dalam sifat 20 juga, wujud. Nak belajar tentang wujud. Kemudian dalam pelajaran yang lepas kita ada sentuh zikir harian. Zikir harian atau Tariqat Al-Ghazaliyah, sebagaimana di muka surat belakang sekali itulah. Untuk ulangan lah tu. Okay, amalan zikir harian ni sebenarnya amalan Tariqat Al-Ghazaliyah, tapi rata-rata orang tak tahu pun. Sebab biasanya disebut zikir harian sahaja, atau kadang-kadang orang tulis zikir harian Imam Al-Ghazali. Sebenarnya zikir Tariqat Al-Ghazaliyah. Okay, amalan zikir harian ni dan juga amalan-amalan yang lain dalam Tariqat Ghazaliyah umumnya disebarkan terus ke tengah masyarakat tanpa perlu melalui apa-apa proses tertentu. Pengijazahan kah, bai'ah kah, talqin kah, dan apa-apa ni. Sebab biasanya kalau amalan-amalan tarikat ni kena ada upacara dia dulu. Tapi Tariqat Ghazaliyah ni dia mudah. Dia terus masuk ke tengah masyarakat. Jadi siapa-siapa yang tahu amalan dia, sama ada dia dengar kah, dia baca kah, atau guru dia bagi kah, dia boleh amal terus. Tak ada masalah. Siapa yang dapat tahu boleh terus amal. Begitu juga dengan satu lagi tarikat, iaitu Tariqat Alawiyah. Tarikat ni banyak jenis tarikat, tapi Tariqat Ghazaliyah dan Tariqat Alawiyah ni amalan-amalan dia siapa tahu boleh amal. Tak ada masalah. Tak payah perlu jumpa dengan guru dia pun, boleh terus diamal. Okay. Amalan ni dia popular dalam kalangan masyarakat. Sebab tu kita boleh nampak poster-poster tentang zikir harian ni kat merata tempat. Di masjid-masjid ada, di surau-surau ada, di sekolah-sekolah pun ada, di hentian-hentian lebuh raya pun, terutamanya di surau dia ada, di bangunan-bangunan pejabat, dalam internet, dalam majalah-majalah pun ada. Selalu ada, sebab dia amalan yang popular. Orang yang buat sebaran ni, yang tolong buat poster apa semua ni, biasanya mereka ni bukan ikhwan Tariqat Ghazaliyah pun. Dia bukan ahli Tariqat Ghazaliyah, dia bukan ahli yang rasmi lah. Dia tak pernah ambil ijazah daripada mana-mana guru, daripada mana-mana mu'alim Tariqat Ghazaliyah. Tapi sebab amalan ni popular, mereka terus sebarkan. Bahkan yang menyebarkan tu pula kebanyakannya tak tahu pun ini amalan Tariqat Ghazaliyah. Yang mereka tahu ini zikir harian. Dia kata marilah kita amalkan zikir harian. Dia tak tahu pun dari mana datang zikir ni. Paling kuat pun dia kata ini zikir harian Imam Al-Ghazali. Bahkan sebahagiannya tu tak pernah dengar pun kewujudan Tariqat Ghazaliyah, walaupun tarikat ni dah lama dah. Sejak zaman Imam Ghazali tu dah ada dah Tariqat Ghazaliyah, dah lama sangat dah. Ringkasnya, amalan-amalan Tariqat Ghazaliyah ni adalah untuk seluruh umat Islam.
dia tak terhad kepada ahli ataupun ikhwan tarikat itu sahaja. Sebab itu amalan dia ni, dia menyebar secara begitu saja. Dia masuk ke tengah masyarakat, siapa-siapa pun boleh amal. Amalan ni, khususnya zikir harian ni, kata untuk apa kita amal ni? Dia umumnya lebih berupa usaha kita nak membina hubungan sebaik ataupun serapat mungkin dengan Allah. Nak bina hubungan baik, bukan nak mengharapkan sesuatu. Itulah antara matlamat agung dalam tasawuf, iaitu beramal semata-mata mengharapkan wajah Allah, atau dalam bahasa yang lain, ikhlas. Jadi yang kita duk amal zikir harian ni, bagi siapa yang mahu, dia bukan nak sesuatu. Sepatutnya macam itulah. Tapi kalau sesiapa beramal nakkan sesuatu, boleh. Dia bukan kata salah. Cuma dari segi prinsip tasawufnya tu tak apa kena lah. Sebab tasawuf ni dia mementingkan keikhlasan. Taklah jadi kesalahan kalau siapa-siapa amal tu dia nakkan sesuatu. Contohnya, dia nak keberkatan hidup ke, dia nak doa dia dimakbulkan ke, dia nak diri dia sihat ke, boleh, tak ada masalah. Di tasawuf ni dia mementingkan pembinaan hubungan akrab yang ikhlas terlebih dahulu. Apabila hubungan dengan pemberi itu dah mesra, hubungan tu pun ikhlas, mesra, baik, lepas tu kita nak minta apa-apa pun mudah. Sebab hubungan dah baik. Contoh dengan wakil rakyat, kita ni kenal pun tidak, jumpa pun tak pernah. Kalau jumpa pun kita tak angkat tangan pun, memang tak layan dia pun tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Tiba-tiba satu hari kita dalam kesusahan, terpaksa pergi minta sign dia, terpaksa pergi minta bantuan dia. Terus-terusnya, tolong sign ni, saya nak minta bantuan lah sebanyak RM500 pun. Kenal pun tidak, bertegur pun tak pernah. Jadi dia berat sikit dah nak bagi. Tapi kalau sebelum tu kita dah memang baik, memang rapat, hubungan pula ikhlas, bukan kita nak harap apa-apa dengan dia, jumpa selalu tegur kan, memang baik lah. Semayang jemaah sekali, memang baik. Suatu hari bila kita dalam kesusahan, kita minta, mudah dia nak bagi. Jadi dengan Allah ni pun tamsilan dia macam tu lah. Kita bina hubungan yang rapat, hubungan yang mesra dulu, hubungan yang ikhlas. Lepas tu bila kita dalam kesesakan, kita mohon, mudah dia nak bagi. Ni kita hubungan dengan dia, kita tak buat, tak rapat. Tiba-tiba bila susah baru kita minta, ya Allah bagilah aku sekian. Hubungan baik tak ada, tiba-tiba kita nak minta, tak mustahil dia bagi. Tapi berdasarkan pemikiran kita, susahlah, lambatlah, ataupun beratlah dia nak bagi, sebab hubungan tu tak baik. Jadi dalam tasawuf ni dia mementingkan keikhlasan, bina hubungan dulu. Jadi sebenarnya amalan zikir harian ni dia lebih kepada nak membina hubungan, bukan nak minta apa-apa hajat. Tapi kalau sesiapa nak minta, boleh. Dia bukan satu kesalahan. Satu lagi amalan tarikat Ghazaliyah yang pernah popular lah. Ni masa saya kecil-kecil tahun 80-an tu dia popular amalan ni. Zaman sebelum tu lagi popular lah. Tapi akhir-akhir ni dia macam orang dah lupa dah. Iaitu wirid harian Imam Al-Ghazali. Yang ni memang betul-betul amalan Imam Al-Ghazali. Dia ada 10 kalimah juga, cuma panjang sikit. Yang pertamanya, La ilaha illallah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang biasa kita baca. Yang keduanya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiganya, Subbuhul qudusin rabbul malaikati war ruh. Yang keempatnya, Subhanallahil azim wa bihamdi. Yang kelima, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keenam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ketujuh, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ke-8, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Yang ke-9, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang ke-10, A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tu wirid memang Imam Ghazali punya. Dia amalkan yang tu. Itu dia 10 pun boleh, 3 pun boleh, 7 pun boleh, nak 100 pun boleh.
Tapi dalam kitab Ihya, Imam Ghazali dia galakkan 10 10 10. Yang tu kemudian biasanya orang yang dah stabil dah amalan zikir harian ni, baru dia buat yang tu. Wirid harian pula. Amalan tu dia pernah popular dulu. Tapi sekarang ni dah macam malap, dah orang tak apa tahu. Zikir sebenarnya ialah ingat akan Allah. Dia bukan sekadar lafaz di mulut atau lafaz di hati. Memang dalam pelajaran tasawuf macam tu. Kalimah zikir itu pun sendiri maksud dia ingat. Kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tak ingat Allah pun. Kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tak ingat Allah pun. Dia yang penting tu ingat. Sama ada lidah berlafaz ke tidak, sama ada hati berlafaz ke tidak. Setengah orang lidah dia lafaz subhanallah, 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 tapi dia tak ingat. Lepas tu hati dia pula berlafaz, dalam hati tu bunyi subhanallah, 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 tapi dia tak ingat. Jadi tak sempurna zikir tu. Zikir yang sempurna ni dia ingat Allah. Ingat Allah walaupun lidah dia tak bunyi subhanallah, walaupun hati dia tak berlafaz subhanallah. Dia ingat. Kemana-mana pun dia bersama dengan Allah. Itu peringkat yang tinggi lah ulama-ulama. Dia sentiasa bersama dengan Allah, sentiasa ingat, sentiasa rasa, sentiasa alami zikir tu tadi. Yang tu baru sebenar-benar zikir. Yang kita duk sebut ni, yang 10 yang apa, amalan zikir harian ni, lafaz. Lafaz zikir belum tentu kita ingat. Dia yang penting tu ingat. Ingat yang tak ada berkalimah. Yang tu yang hebat. Kita sentiasa ingat Allah.